Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huako. Ya, Huako Channel. Sila subscribe ke Huako Channel jika anda belum. Dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya. Untuk kestabilan Perak, lebih mudah sabar UMNO ketepikan bersatu dan pilih Pakatan Harapan bentuk kerajaan. Artikel ini disyairkan oleh Syafruddin Husin. Jom kita tengok. Wow. Sementara siapa pemimpin UMNO yang akan mengisi jawatan Menteri Besar Perak belum dapat dipastikan lagi. Apa bentuk kerajaan baru yang bakal terbentuk di negeri itu juga masih merupakan teka-teki. Bagi jawatan Menteri Besar, difahamkan 3 nama sedang bersaing: Syarani Mohamad, Zamri Abdul Kadir dan Syahrul Zaman Yahya. Tetapi, berdasarkan kedudukannya sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, barangkali Syarani adalah calon pilihan utama untuk mengisi jawatan tersebut. Jika bukan Syarani menjadi Menteri Besar Perak, UMNO Perak akan terdedah kepada perpecahan dan pergolakan sesama sendiri. Dari segi bentuk kerajaan pula, beberapa pemimpin UMNO pusat seperti Setiausaha Agong parti itu Ahmad Maslan dan Ketua Penerangannya Syahril Hamdan misalnya, mereka lebih mahu Perikatan Nasional terus kekal mentadbir Perak selepas jatuhnya Beja. Bagi kedua-dua mereka, hanya jawatan Menteri Besar yang perlu diisi baru dan status quo Exco Kerajaan Negeri haruslah dikekalkan selain bersatu dikehendaki berjiwa besar menerima perubahan yang berlaku. Walaupun nampak mudah, realitinya tidaklah semudah itu bagi bersatu, khususnya Peja sendiri untuk menerima pemimpin UMNO sebagai Menteri Besar setelah beliau sendiri dijatuhkan oleh parti itu dengan cara yang begitu mengaibkan melalui undi percaya yang sebenarnya bermaksud undi tidak percaya terhadapnya. Siapa pun akan terasa hati bila dikhianati begitu. Dengan itu, saranan UMNO dan agar bersatu berjiwa besar menerima pemimpin mereka pula menerajui kerajaan negeri nampak tidak munasabah. Bahkan, jika pun bersatu akhirnya sedia menerima UMNO menerajui Perak, keikhlasan dan kemungkinan mereka pula menjatuhkan semula Menteri Besar tidak mustahil akan berulang kembali. Ini kerana Perikatan Nasional dengan UMNO ada 25 kerusi, Bersatu 5 dan PAS 3. Kedudukan kerajaan negeri tetap dengan majoriti tipis dan tidak menjanjikan kestabilan jangka panjang. Pemimpin pengalaman UMNO Nazri Aziz sebelum itu mencadangkan agar UMNO bekerjasama dengan PKR dan Amanah bagi membentuk kerajaan baru. Saranan beliau itu susulan kenyataan PAS yang mempunyai 3 adun perak enggan menyertai kerajaan negeri susulan kecewa dengan cara Peja dijatuhkan oleh UMNO. Cadangan Nazri itu juga agak mustahil kerana PKR dan Amanah tidak mungkin meninggalkan DAP semata-mata untuk bersama dengan UMNO. Maka itu, untuk keharmonian kestabilan jangka panjang, UMNO sebenarnya tiada pilihan lain selain harus bekerjasama dengan Pakatan Harapan secara pukal untuk membentuk sebuah kerajaan baru. Dengan UMNO ada 25 kerusi dan Pakatan Harapan mempunyai 24 kerusi, jumlah 49 kerusi yang tergabung itu bukan saja menjanjikan lebih kestabilan, malahnya kukuhnya sukar untuk digoncang oleh sesiapa jua. Lagi pula, berbanding bekerjasama dengan Peja yang pernah mengkhianati Pakatan Harapan, gabungan itu tiada masalah menerima Menteri Besar daripada UMNO dan untuk saling bekerjasama demi kepentingan negeri Perak seluruhnya. Tambahan lagi, dengan jumlah kerusi UMNO lebih banyak berbanding Pakatan Harapan, Pakatan Harapan tentu saja faham bahawa kerusi Menteri Besar
memang selayaknya diberikan kepada parti itu. Yang lebih penting lagi, bekerjasamanya UMNO dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan negeri, ia hanya melibatkan kerjasama dalam kerajaan semata-mata dan tidak termasuk soal berbahagi kerusi dalam pilihan raya. Maknanya, walaupun bersama dalam sebuah kerajaan, apabila tiba masa pilihan raya, UMNO dan Pakatan Harapan boleh bebas bertanding di kawasan yang masing-masing biasa bertanding sebelum ini. Dengan itu, kedudukan UMNO sebagai parti dominan orang Melayu dan perlunya mereka bertanding banyak kerusi Melayu tidak terjejas apa-apa. Berbeza jika bersama Bersatu dan PAS, sudahlah kena berkongsi jawatan dalam kerajaan. UMNO juga kena berkongsi dan mungkin perlu berkorban dan menyerahkan banyak kerusi tradisinya khususnya kepada Bersatu. Kerajaan campuran UMNO dan Pakatan Harapan itu juga adalah lambang sebenar dinamika politik ke arah kestabilan serta keharmonian pelbagai kaum, bukan saja di Perak tapi juga di Malaysia secara terangkumnya. Artikel ini disharekan oleh Shabring.com. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini, dan sama ada UMNO akhirnya akan memilih atau tidak Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan di Perak. Kita mengikuti perkembangan politik di Perak pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.